warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sejahtera. Untuk minggu ini kita akan masuk tajuk baru iaitu metrik. Untuk metrik ini saya bahagikan kepada 4 bahagian. Untuk kelas pertama kita, saya akan sentuh untuk pengenalan metrik. Kemudian kita akan lihat peringkat metrik dan juga unsur. Seterusnya metrik sama dan sedikit operasi asas metrik iaitu tambah dan tolak. Untuk kelas kedua kita akan lihat pendaraban iaitu mendarab metrik dengan suatu nombor, kemudian pendaraban 2 metrik. Dan kelas ketiga kita akan lihat metrik identiti dan juga metrik songsang. Dan kelas yang terakhir kita akan menyelesaikan persamaan serentak secara metrik. Okey, ini adalah keseluruhan rumusan metrik dan awak boleh rujuk kandungan ini di muka surat 67 dalam buku teks awak. Okey. Pertama sekali kita lihat apakah yang dimaksudkan dengan metrik dan macam mana kita nak membentuk metrik. Okey, metrik adalah nombor yang kita susun dalam baris dan lajur dan kita akan membentuk sebagai satu tata susunan berbentuk segi empat tepat ataupun segi empat sama. Okey. Dan kita nombor-nombor tadi kita wakilkan dengan huruf, nanti kita akan tengok nanti, dan ditulis dalam bentuk kurungan. Ini saya ambil daripada contoh 2 dalam buku teks muka surat 37. Okey. Contoh 1B yang menunjukkan jadual pungutan pingat kontingen dalam satu sukan C. Okey, jadi maksudnya dalam baris ini adalah acara yang dipertandingkan. Kemudian dalam lajur ini adalah pingat yang diperolehi. Jadi nombor data jadual ini kita wakilkan kita dalam metrik dalam baris. Jadi kita ada 3 baris dan 3 lajur. Jadi dalam kes ini maksudnya baris mewakili acara. Ataupun kita boleh tulis dalam bentuk ini di mana lajur mewakili acara. Okey, dan baris mewakili pingat-pingat yang diperolehi. Okey, jadi maksudnya daripada sesuatu maklumat ataupun data kita boleh jadualkan, kemudian kita ubah, kita wakilkan maklumat tadi ke dalam bentuk metrik. Baik, untuk slide ini juga kita akan lihat dua konsep asas iaitu peringkat dan juga unsur. Okey, yang disebutkan dengan peringkat adalah metrik dengan baris dan n lajur. M baris, n lajur ditulis sebagai peringkat M darab n. Ini bacaan tulisan ataupun dibaca sebagai metrik M dengan n. Contohnya di sini metrik tadi kita dah kumpulkan data ni, kemudian kita wakilkan dalam metrik, tulisan metrik. Kemudian kita ada baris pertama, baris kedua, kemudian lajur pertama, lajur kedua dan lajur ketiga. Jadi metrik ini sebab dia mempunyai 2 baris dan 3 lajur, maka metrik ini disebut peringkat 2 darab 3 ataupun 2 dengan 3. Jadi ini adalah penulisan untuk peringkat. Dan keduanya unsur. Jadi setiap nombor yang berada dalam metrik itu disebut unsur. Dan misalnya unsur pada baris kedua, lajur ketiga. Baris kedua, lajur ketiga. Ialah 4. Okey, dan contoh yang lain di sini, metrik yang kita katakan tadi, suatu metrik kita wakilkan dengan satu huruf. Jadi metrik A sama dengan penulisan metrik kurungan, kemudian unsur-unsur dalam dia,
Kemudian untuk baris yang kedua, lajur yang ketiga. Jadi kita tulis A kecil mewakili unsur yang berada dalam matrik A ni tadi. Maka A23 iaitu unsur yang berada dalam matrik A, baris kedua, kemudian lajur ketiga ialah 4. Jadi dalam slide ini dua benda, yang pertamanya peringkat, tulisan peringkat, dan juga menulis apakah unsur bagi sesuatu matrik. Ini adalah lanjutan daripada unsur tadi. Jadi secara umumnya kita boleh tulis unsur bagi sesuatu matrik. Kalau ini A, maksudnya bagi matrik A lah. I mewakili baris yang keberapa, K mewakili lajur yang keberapa. Jadi kalau secara umumnya, bila kita kata suatu matrik A ni, dia punya matrik, unsur-unsur dalamnya, jadi ditulis seperti ini secara umum. Okey, baik. Saya ambil daripada contoh 3 dalam buku tab muka surat 39. Okey, diberi satu matrik T, unsur-unsur dalam matrik tersebut. Kemudian A, tentukan peringkat. Jadi kalau kita lihat, kita ada 3 baris dan 2 lajur. Okay. Jadi peringkatnya adalah 3 dengan 2 ataupun 3 darab 2. Kemudian unsur bagi D11. Maksudnya baris pertama, lajur yang pertama. Jadi unsurnya adalah negatif 2. Kemudian unsur bagi D21. Baris kedua, unsur pertama. Baris kedua, lajur pertama. Jadi dia adalah kosong. Okey. Dan yang terakhir, unsur bagi matrik D, baris yang ketiga, lajur yang kedua. Baris yang ketiga, lajur yang kedua. Jadi unsur itu adalah 9. Jadi awak boleh tengok contoh-contoh yang lain yang diberikan untuk memahamkan apakah itu unsur. Jadi saya harap kesimpulannya, ini adalah penulisan untuk unsur sesuatu matrik, dan awak boleh tahu siapakah unsur bagi matrik tersebut. Baik, kita pergi ke konsep yang seterusnya, iaitu matrik sama. Suatu matrik M sama dengan N jika kedua-dua matrik itu mempunyai peringkat yang sama dan unsur sepadan yang sama. Tadi kita dah sebut peringkat, baris, darab lajur, unsur A, I, J. Penulisan A, I, J itu. Jadi kedua-duanya mesti sama. Peringkat dia sama, unsur dia pun sama. Baik, saya ambil contoh di muka surat 41. Okey, diberi satu matrik P dan matrik Q. Okey, tentukan nilai X dan Y jika kedua-dua matrik itu sama. Jadi kalau kita lihat sini, matrik P 2 baris dan 2 lajur. Sini pun matrik Q juga 2 baris dan 2 lajur. Jadi dia peringkatnya sama, 2 darab 2. Dan maka unsur sepadan dia pun sama. X sama dengan 5, 7 sama dengan 7, 0 sama dengan 0, ini sama dengan ini. Jadi daripada situ, inilah yang diberikan untuk mendapat nilai X dan nilai 7 dan juga nilai Z. Jadi dalam buku tab buku surat itu, awak boleh lihat contoh-contoh yang lain untuk memahamkan apakah matrik sama. Kesimpulan dia, dua matrik itu sama bila peringkat dan unsur sepadannya sama. Jadi nanti dalam latihan nanti awak boleh cubalah. Ini cuma asas-asas yang mudah untuk awak faham apakah itu maksud matrik sama. Akhir sekali untuk kelas hari ini adalah untuk operasi asas, tambah dan tolak. Okey, berdasarkan
berdasarkan konsep metrik sama tadi, maksudnya sesuatu metrik itu kita boleh tambah atau tolak jika peringkatnya sama. Peringkatnya sama baru boleh lakukan operasi tambah dan juga tolak. Kalau peringkat tak sama, maka operasi tambah tolak tidak berlaku. Apa yang berlaku bagi metrik yang boleh ditambah ataupun ditolak? Konsep unsur sepadan tadi, yang kita belajar konsep unsur, hanya boleh berlaku pada unsur yang sepadan. Contohnya, metrik A, metrik B. Kedua-duanya peringkat sama. 2 baris, darab 2 lajur. Sini pun 2 baris, darab 2 lajur. Jadi, operasi tambah tolak berlaku dan A11 dengan B11. Itu maksud unsur sepadan. Kalau A22 hanya dengan B22. Dia tak boleh A22 dengan B11 ataupun A22 dengan B12. Tak boleh. Jadi unsur sepadan sahaja. Maksudnya kalau A21 dengan B21. Ini secara rumusnya operasi tambah tolak unsur sepadan ataupun tolak untuk unsur sepadan. Dan saya ambil contoh 8 dalam buku teks muka surat 44 ni. Okey, saya ambil dua contoh. Jadi diberi dekat kita DEF. Metrik DE. Jadi dilakukan operasi dapat ini. Jadi hitungkan XY. Jadi kita masukkan metrik D tadi, metrik E tadi, kemudian hasil jawapan. Kemudian operasi untuk unsur sepadan, maksudnya 2X tolak 1 tambah dengan X. Ini yang unsur sepadan. Jadi tolak 3 dengan 2, operasi tambah dan seterusnya. Jadi bila kita pemudahkan hasil tambah ini, kita dapatlah satu metrik tunggal di sini dan jawapan di sini. Jadi kita banding, banding setara. Jadi nilai 3X tolak 1 sama dengan 8 untuk kita mendapat nilai X dan setarakan 5 tambah 2Y sama dengan 13. Unsur bagi 2 baris kedua, lajur kedua dengan 13 untuk mendapatkan nilai Y. Begitu juga dengan contoh 9 di sini. Satu operasi tambah tolak yang digabungkan dalam bentuk persamaan metrik. Jadi dalam kes ini untuk mencari nilai F, jadi operasinya seperti mana ungkapan. Sebenarnya dia bukan ungkapan, tapi kita boleh gunakan proses itu. Maksudnya F, metrik ini kita kekalkan di sebelah kanan. Yang ini ke sebelah sana, negatif. Kita bawa ke sana, dia jadi positif. Metrik. Kemudian positif ini, kita bawa ke sana, dia akan jadi negatif. Jadi operasinya, metrik yang berlaku adalah unsur sepadan. Yang ini tambah ini, yang ini tolak dengan ini, tambah dengan ini. Begitu juga yang ini dengan yang ini, dengan yang ini, untuk mendapatkan jawapan bagi metrik F. Okey, jadi itu saja kita punya kelas untuk hari ini. Jadi untuk makluman awak, di sebelah bawah ini saya tunjukkan muka surat teks untuk awak rujuk bahan yang saya paparkan pada slide. Dan di sini adalah latihan yang saya minta awak buat dalam buku latihan awak. Jadi dah buat nanti awak boleh semak untuk pastikan awak faham ataupun tidak ke semua konsep yang kita belajar untuk kelas kali ini. Dan kemudian kalau ada apa-apa pertanyaan, awak boleh tanya dalam grup ataupun PM saya untuk selesaikan masalah yang timbul. Okey, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.